Kerja, kerja, kerja. Anda sudah mohon, tapi Anda tak tahu macam mana nak bersedia untuk temuduga. Mari kita rungkaikan. Kali ini saya akan bagi 10 teknik ataupun cara bagaimana anda buat persediaan untuk pergi temuduga. Mari bersama saya selama lebih kurang 10 minit. Halo tuan-puan semua, apa khabar? Semoga anda semua sehat dan fit selalu sebab saya di sini juga sentiasa sehat dan fit selalu. Terima kasih sekali lagi kerana mengunjungi channel saya dan juga kerana bersama dengan saya. Kali ini saya ingin berkongsikan sebanyak 10 tips bagaimana nak buat persediaan untuk temuduga. Jadi sebelum itu, seperti biasa, bagi siapa yang belum subscribe, sila subscribe dulu channel ini supaya anda tidak terlepas daripada video-video perkongsian yang akan saya buat selepas ini. Baiklah, yang pertama, anda perlu berdoa. Berdoalah, panjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa. Kerana apa jua yang kita buat tu adalah ditentukan oleh Yang Maha Esa. Sebelum anda mohon permohonan, anda berdoa. Selepas anda mohon permohonan, anda berdoa. Sebelum anda temuduga, anda doa. Anda juga berdoa selepas temuduga. Doakan kepada diri anda supaya anda diberi kekuatan, kebijaksanaan dalam menghadapi temuduga. Dan juga doakanlah kepada para panel supaya mereka membuat keputusan yang adil dan saksama terhadap tuan-puan. Yang kedua, anda hendaklah sediakan dokumen-dokumen penting seperti sijil lahir asal, my card, degree anda kalau anda pergi temuduga jawatan bertaraf degree, diploma, sijil akademik tertinggi anda, sijil berhenti sekolah anda dan juga sijil-sijil penglibatan dalam sukan ataupun aktiviti-aktiviti berkaitan ataupun tak berkaitan dengan temuduga pun bawalah. Kalau perlu bawa 2 dokumen ataupun fail, bawalah fail ekstra tersebut. Anda perlu gunakan clear folder file seperti ini. Kalau anda ada clear folder file yang anda guna masa zaman sekolah menengah dulu, tukarlah, belilah yang baharu. Cari yang ada poket untuk my card anda supaya anda tidak bawa my card just begitu saja, nanti tercicir pula. Banyak kes yang tercicir ni. Jadi, muka surat yang pertama di sini, perlu letakkan sijil lahir anda, kemudian sijil akademik tertinggi, sijil-sijil berhenti sekolah dan juga sijil-sijil lain. Okey, sekiranya anda nak lebih luar biasa daripada yang lain, anda boleh buat tagging. Buat tagging satu sijil lahir. Yang kedua, degree, diploma. Bagi yang penting saja, yang penting, yang tak penting tak perlulah banyak sangat tu kan. Yang ketiganya tuan-puan, anda perlu kajilah tentang jawatan yang anda mohon tersebut. Pergilah ke jabatan ataupun kementerian tersebut yang terdekatlah, pergi, lepas tu buatlah kajian, tanyalah dengan pegawai-pegawai yang pegang jawatan yang sama seperti jawatan yang anda mohon tersebut. Lepas tu tengoklah dekat luar pejabat tu mestilah ada carta organisasinya kan. Lepas tu kamu tengok sama ada jawatan tu ada tak di situ. Kemudian kamu pergilah berjumpa dengan pegawai di situ. Tanyalah, tuan, kalau kerja ni, jawatan ni bagaimana ya tuan? Buat temuduga sedikit terhadap pegawai-pegawai yang bertugas di situlah untuk dapatkan korek sedikit maklumat yang berkaitan, dan ini boleh menjadikan sebagai usaha. Semasa anda temuduga kelak, anda ceritalah, saya dah buat persediaan, saya telah pergi ke jabatan ini tuan, dan saya telah mengkaji kerjanya begini. Jangan hanya baca di portal. Yang keempat, carilah lokasi pusat temuduga tersebut. Sehari sebelum, 2 hari sebelum ataupun seminggu sebelum,
kamu pergi dulu cari di mana pusat temuduga tersebut, tengok di mana laluannya bagaimana, trafiknya bagaimana, dan sehari sebelum tu seboleh-bolehnya kamu pergi. Ya, ini waktu bekerja ni, waktu bekerja ni selalunya banyak kereta, parking tempat letak kereta pun susah nak cari. So kamu pergi tengok macam mana. Kamu buat kajian dulu tempoh pergerakan kamu dari rumah ke pusat temuduga tersebut. Ya, supaya kamu tidak terlewat keesokan hari pada hari temuduga. Yang kelima, anda perlu baca tentang bakal majikan anda. Ya. Kalau katakan anda kerja dengan kerajaan, anda kena faham tentang corak pemerintahan kerajaan anda. Ya. Di mana kementerian itu terletak, di mana jabatan itu terletak, agensi-agensi di mana, dan majikan anda sekiranya anda akan bekerja di bawah agensi tersebut, agensi itu di mana. Ceritakan semasa anda temuduga kelak, saya telah mengkaji tentang kementerian ini, kementerian itu, dan jabatan ini akan berada di sini, dan jabatan lain yang berada, saya akan bekerjasama dengan jabatan ini, kementerian ini, dan begini. Saya syorkan anda baca buku Malaysia Kita. Buku Malaysia Kita ni dia menerangkan corak pemerintahan negara dan sebagainya. So, anda pergilah cari buku tersebut di mana-mana kedai buku biasanya ada. Yang keenam, tuan-puan, anda perlu jaga diri anda, jaga kesihatan anda, jaga fitness anda. Anda perlulah bersenam setiap hari, ya. Kalau tidak pun buatlah senaman kat rumah, jogginglah, ya. Selepas anda balik kerja ke dekat mana-mana ke, singgah dulu kat taman mana-mana. You must grab the time to exercise. Be fit and healthy always. Anda perlu jadi luar biasa impresif. Anda kena hit the wow factor. Once you step into the interview room, ya. Bila anda masuk saja dalam bilik temuduga tu, anda dah buka pintu, dah nampak wow factor. Itu yang kita nak. Bukan saja dari paras rupa, tapi dari cara anda bercakap pula, cara anda duduk, cara anda berkomunikasi. Okey, yang seterusnya, anda juga jaga BMI anda. Body Mass Index anda perlu sentiasa ideal. Sejak anda mohon itu, dari situlah anda perlu mula menjaga kesihatan anda, ya. Jaga diet anda, kerana bila anda ada satu fizikal yang luar biasa baik, orang akan nampak anda dan wow factor tu akan ada di situ. Dan love yourself, then others will love you. Yang ketujuh, carilah seorang mentor. Mentor ini seboleh-bolehnya daripada sekalangan penjawat awam yang pegang jawatan tersebut. Anda pergilah ke mana-mana jabatan, pergilah ke mana-mana kementerian yang dekat, kamu buatlah kajian, temuduga, tanya, minta nasihat daripada mentor tersebut. Mungkin dia ada pesanan, dan juga kalau anda seorang lelaki, carilah yang lelaki. Kalau yang perempuan, cari yang perempuan supaya lebih selesa, kan? Okey, minta nasihat mereka, minta maklumat daripada mereka, minta tips. Biasakan diri anda bergaul dengan penjawat awam kerana anda akan menjadi seorang penjawat awam. Ke-8, tuan-puan, belilah pakaian baharu untuk temuduga. Jangan pakai pakaian yang sudah 3 tahun, 2 tahun. Sebab pakaian tu memangnya akan nampak lusuh. Jadi, bagi anda yang nak pergi temuduga tu, pakailah pakaian yang kemas. Pakailah satu set suit kalau yang 29 ke atas. Kalau pakai kemeja warna putih. Lepas tu pakai tie yang light colours. Bagi yang wanita pula pun sama. Kalau pakai baju kurung yang sederhana, cantik. Janganlah pakai yang terlalu striking. Pakai tudung pun jangan pakai tudung yang warna hitam seboleh-bolehnya. Pakai light colours, warna pink ke. Dan bagi yang sudah bekerja, dan anda nak pergi temuduga untuk kenaikan pangkat tu, seboleh-bolehnya kamu sediakan pakaian yang khas untuk temuduga, untuk pergi mesyuarat ke, pergi majlis apa-apa ke. Jangan pakai pakaian yang setiap minggu kamu pakai tu, sebab dia akan nampak lusuh. Kasut pun sama.
kasut yang warna hitam tu ada yang nampak dia tak kilatkan kasut kamu tu, ataupun beli yang baru khas untuk temuduga. Itu yang paling baik. Yang kesembilan, tuan-tuan, pastikan anda jaga kesihatan anda dalam seminggu ataupun paling kurang pun dalam 3 hari lagi sebelum temuduga tu. Pastikan anda jaga kesihatan. Kalau bersenam pun jangan sampai anda cedera. Buatlah senaman-senaman yang ringan seperti jogging, berjalan ke, buat senaman di rumah ke. Sehari sebelum itu kamu kena jaga makanan. Jangan pula keracunan makanan, besok sakit perut dan sebagainya. Anda juga pastikan anda jaga diet, makanan yang sehatlah dalam masa 3 hari itu, supaya anda akan bertenaga dan juga memiliki satu kesihatan yang terbaik pada masa anda temuduga itu. Yang ke-10, tuan-puan, terima kasih kerana bersama dengan saya dan menonton sehingga ke yang ke-10. Anda pastikan anda buat latihan simulasi. Latihan simulasi itu anda buat lakonan bagaimana anda nak pergi ke temuduga tersebut, bagaimana anda nak masuk ke bilik temuduga tersebut, bagaimana anda nak duduk, bagaimana anda nak bagi dokumen itu. Buat latihan simulasi. Carilah adik-adik anda ke, abang-abang, kakak ke, ibu bapa, kawan-kawan ke, minta dia jadi sebagai panel, buat lakonan. Minta dia orang tu jadi muka serius sikitlah, supaya kamu biasa. Kalau panel temuduga yang serius, yang Datuk Tan Sri apa semua, jarang saya tengok senyum. Macam saya dulu, saya masuk tapi saya ada wow factor. Jadi anda buat latihan supaya anda biasakan diri. Di mana anda nak mula bercakap, bagaimana anda nak mula menjawab soalan sekiranya ditanyakan soalan, bagaimana anda nak memperkenalkan diri itu. Ini saya akan bawa ke sesi seterusnya. Tapi anda kena buat persediaan dari segi latihan simulasi. Itu sangat penting supaya anda biasa dalam situasi. Buat seperti seolah-olah anda berada dalam bilik temuduga tersebut. Tuan-puan semua, terima kasih kerana bersama dengan saya sehingga penghujung sesi ini. Jadi dengan ini saya mendoakan anda semua sentiasa sehat dan juga sentiasa fit dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. So, terima kasih. Kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang.